Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 dalam bab 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Okay, untuk hari ini kita dah belajar habis subtopik yang ada dalam 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Okay, dan juga hari ini saya akan buat sedikit rumusan apa yang dah kita belajar sepanjang 2.4 ini dan kita akan lakukan sedikit latihan pengukuhan. Okay, yang pertama, dalam subtopik yang pertama kita dah belajar apa itu maksud mikropengawal, apa itu mikropemproses. Mikropengawal ni adalah peranti kawalan dalam satu chip. Apa komponen penting yang ada dekat dalam mikropengawal? Kita ada CPU, kita ada RAM, kita ada ROM dan juga input output. Mikropemproses ni apa? Mikropemproses ni digunakan bersama dengan chip-chip sokongan. Dalam subtopik kedua pula kita belajar bahagian-bahagian yang ada pada mikropengawal. Mikropengawal kita ada 3 bahagian iaitu bahagian input, bahagian proses dan juga bahagian output. Bahagian input apa kerjanya? Bahagian input kerjanya adalah untuk menerima isyarat dan menghantar isyarat kepada CPU iaitu pada bahagian proses. Okey. Bahagian proses pula apa tugasnya? Tugasnya ada 3 iaitu dia akan menerima isyarat daripada input, dia akan memproses dan juga dia akan hantarkan isyarat kepada output. Dan juga output ni apa tugasnya? Tugas output adalah untuk dia akan menerima isyarat daripada CPU dan juga dia akan hasilkan isyarat kepada output. Jadi itu adalah yang kita belajar dalam subtopik 2. Dalam subtopik 3 kita belajar macam mana kita nak hasilkan lakaran. Lakaran ada berapa? Ada 2 jenis iaitu yang pertama gambar rajah blok, yang kedua adalah litar skematik. Yang pertama gambar rajah blok. Apa je yang penting dekat gambar rajah blok ni kan? Kita kena ada blok, kita kena ada flow iaitu kita kena ada arah anak panah dan kita kena tulis peranti apa yang kita guna pada setiap blok. Okey, untuk litar skematik pula, untuk litar skematik apa yang penting? Yang penting kita kena lukis menggunakan simbol dan juga kita kena lukis menggunakan garis lurus. Garis lurus tu ada 2, sama ada menegak ataupun melintang. Dalam subtopik 4 pula kita belajar membina litar simulasi iaitu kita gunakan magnet code M10 yang kita install dekat Google Play Store. Dan juga kita belajar arahan-arahan asas dan juga kita buat dalam subtopik 4 ni kita juga membina simulasi blok diod pemancar cahaya berkelip. Untuk subtopik 5 kita belajar penyambungan litar input dan litar output pada mikropengawal. Okey, apa langkah-langkah untuk kita nak buat penyambungan litar? Pertama, kita kena tahu baca lakaran skematik, kemudian kita kena sediakan komponen dan barulah kita boleh bina litar. Lepas kita bina litar, apa yang kita kena buat? Kita kena sambung menggunakan wire female dan juga selepas kita sambung kita kena pastikan sama ada penyambungan kita betul ataupun tidak. Dan yang terakhir langkahnya kita kena semak semula penyambungan kita dengan litar skematik. Okey, itu apa yang kita belajar dalam subtopik 5. Dalam subtopik 6 kita belajar menulis pengatur caraan mudah iaitu kita tulis arahan dekat dalam magnet code dan kita transfer arahan tersebut dekat dalam mikropengawal. Dan yang terakhir kita belajar dalam subtopik 7 dan juga subtopik 4 kita berpandukan kepada projek LED berkelip di mana menggunakan projek ni kita lakukan pengujian, kita lakukan penilaian dan juga penambahbaikan. Pengujian ni bila je kita kena lakukan? Pengujian kita kena lakukan selepas pemasangan dilakukan. Okey, penilaian bila pula nak lakukan penilaian? Penilaian kita lakukan selepas kita lakukan pengujian. Okey, untuk penambahbaikan ni kita dah lakukan penambahbaikan pada projek LED berkelip kita iaitu
iaitu daripada kita guna suis tekan tutup, kita tukar kepada penderia cahaya, dan kita tambah baik lagi, daripada kita guna satu LED, kita guna 3 LED yang berlainan warna. Jadi itu apa yang kita belajar sepanjang 2.4 ini, iaitu bab reka bentuk elektronik. Okey, jom kita buat latihan sedikit. Awak boleh buka muka surat 114 dalam buku teks awak. Untuk bahagian A, kita kena jawab semua soalan. Soalan 1, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Bagi soalan A, mikropengawal ialah peranti kawalan yang terdiri daripada apa dan apa yang dibina di dalamnya. Okey, ingat ada berapa komponen penting lagi dekat dalam mikropengawal? Kita ada lagi 4, iaitu kita ada CPU, kita ada RAM, kita ada ROM dan juga kita ada input output. Okey, awak boleh tulis jawapan ni. Okey, seterusnya, soalan seterusnya adalah apa berfungsi untuk mengawal peranti elektronik? Peranti elektronik ni contohnya macam televisyen, apa lagi? Mesin basuh automatik. Siapa yang mengawal peranti elektronik? Mikropengawal yang akan berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Okey, untuk soalan C, apa ialah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip? Okey, kata kunci dekat sini adalah pemprosesan. Kalau pemprosesan bermaksud ianya adalah mikro pemproses. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan D. Tugas utama bahagian input dalam mikropengawal adalah untuk menerima apa? Bahagian input. Okey, ingat tak dalam mikropengawal kita ada 3 bahagian. Bahagian input, bahagian proses dan juga bahagian output. Okey, dekat sini dia tanya pada bahagian input. Okey, apa bahagian input ni? Bahagian input ni menerima apa? Dia menerima isyarat daripada peranti input. Okey, untuk soalan E, peranti input mikropengawal terbahagi kepada peranti input apa dan apa. Kita ada 2, iaitu peranti input digital dan juga peranti input analog. Kita ada 2 jenis peranti, di mana kalau peranti input digital akan menghasilkan isyarat 1 dan juga 0. Kalau analog menghasilkan isyarat sinus. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan yang kedua, iaitu yang berikut ialah bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Okey, ingat mikropengawal ada 3 bahagian. Bahagian input, bahagian proses, bahagian output. Padankan fungsi yang diberi dalam jadual di bawah dengan bahagian mikropengawal yang betul dengan menulis A, B dan C. So, kita kena tulis A, B, C berdasarkan bahagian dan juga fungsi-fungsinya. Okey, fungsi yang pertama, dia menerima isyarat daripada CPU. Dia menerima isyarat daripada CPU. Sekejap. Menerima isyarat daripada CPU. Nampak ni? Dia menerima isyarat, kemudian menghantarkannya kepada peranti output. So, kalau dia menghantar kepada peranti output, bermaksud ia adalah bahagian output, iaitu kita jawapannya adalah C. Okey, seterusnya adalah menerima isyarat dan menghantarkannya kepada CPU. Kalau dia menerima isyarat adalah bahagian input. Okey, seterusnya, fungsi seterusnya adalah dia ada, kalau ada tiga fungsi, kalau dia ada 3 tugasan, iaitu dia terima, dia proses dan juga hasil, bermaksud ianya adalah bahagian proses.
Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Terdapat dua peranti yang dihubungkan kepada input dan output, iaitu peranti input dan peranti output. Huraikan fungsi bagi setiap peranti tersebut. Okey, peranti input apa fungsinya? Okey, fungsinya adalah menghasilkan data kepada mikropengawal. Fungsi output pula apa? Fungsi peranti output dia akan melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh mikropengawal. Okey, kita pergi soalan seterusnya, iaitu nyatakan satu peranti, dia nak satu sahaja peranti elektronik yang tergolong dalam peranti output. Okey, peranti output kita dah belajar ada 5. Okey, iaitu kita ada DC motor, kita ada LED ataupun kita panggil diod pemancar cahaya, kita ada pembas ataupun buzzer piezo, kita ada lampu LED 12 volt dan yang terakhir adalah geganti. Ini adalah peranti-peranti output. Okey, disebabkan soalan minta satu sahaja, so awak boleh tulis jawapan satu sahaja di antara 5 ini. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, pada bahagian B, jawab semua soalan. Soalan 1, penggera keselamatan merupakan satu alat pencegah kecurian. Alat ini digunakan di bank, rumah dan juga sekolah. Okey, so ini adalah situasinya. Soalannya adalah berdasarkan situasi yang telah diberikan di atas ni, bina sebuah lakaran gambar rajah blok sistem penggera keselamatan dibina. Okey, soalan minta kita untuk bina sebuah lakaran gambar rajah blok. Okey, gambar rajah blok untuk penggera keselamatan. Okey, ini penggera keselamatan. Jadi, yang pertama untuk kita lakukan, untuk kita bina gambar rajah blok, kita kena ada blok lah kan. So blok yang pertama adalah input, blok proses, blok output dan ini adalah bekalan kuasa. Yang pertama, okey, itu dah selesai. Kita dah masukkan blok. Seterusnya kita kena ada apa lagi? Kita kena ada arah anak panah. Contoh arah anak panah daripada input pergi kepada proses dan proses akan menghasilkan output. Seterusnya bahagian bekalan kuasa akan masuk pada bahagian proses. Okey, seterusnya kita kena label lah. Takkan nak biar kosong macam ni kan. Kita kena label apa yang kita nak guna. Sebabkan penggera keselamatan, kita gunakan switch. Yang tengah ni kita gunakan mikropengawal dan output disebabkan nak gunakan penggera mesti mengeluarkan bunyi yang berfrekuensi tinggi. Jadi kita gunakan pembas ataupun buzzer piezo dan kita bekalkan kuasa 12 volt. Okey, ini adalah selesai sudah kita punya lakaran gambar rajah blok. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Berdasarkan lakaran tersebut, tulis sebuah pengaturcaraan untuk mengawal penggera keselamatan mini dengan memilih dan menyusun arahan atur cara yang diberi. Okey, so berdasarkan lakaran kita yang inilah lakaran gambar rajah blok. Okey, lakaran gambar rajah blok. Okey, macam mana kita nak bina ni? Yang pertama adalah nak bina arahan atau cara. Yang pertama kita mesti masukkan note. Note kita bagilah iaitu note kita adalah penggera keselamatan. Okey, note penggera keselamatan. Okey, selepas tu arahan apa yang kita nak berikan. Okey, disebabkan kita ada guna peranti input, jadi kita kena guna arahan read controller. Okey, disebabkan kita ada input, kita kena guna read controller. Okey, lepas tu arahan apa yang kita nak beri supaya kita tekan switch ni. So kita letakkan arahan if C. Okey, kita gunakan arahan kalau switch bermaksud dia adalah digital kan. Jadi kita masukkan yang ini. So
jika kita tekan digital input 1 sama dengan 1, jika kita tekan maknanya 1 adalah on. So apa akan jadi selepas itu? Kita akan buat arahan yang bahawa penggera akan dibunyikan, iaitu arahan atau cara adalah yang ini. Okey, di out 1 sama dengan on. Seterusnya barulah kita matikan kita punya arahan if ni. So and if, dan disebabkan ini adalah penggera, kita kena buat bunyi dia secara berulang kali lah kan. Takkan kita nak bunyi bunyi sekali je tu dah. So itu bukan penggera. Jadi kita kena buat secara ulang kali. Kita kena guna arahan goto sama dengan 1, di mana dia akan mengulang arahan daripada baris yang pertama sehinggalah akhir. Dia akan berputar, dia akan berulang-ulang kali, dan sehinggalah kita putuskan bekalan. Kita cabut bekalan kuasa 12 volt. Jadi pembas akan stop berbunyi. Jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Itu sahaja pembelajaran kita dalam bab 2.4 ini. Terima kasih semua.